Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam masa 25 minit. Salam sejahtera saya ucapkan kepada 20 ahli parlimen yang telah berbahas bajet untuk Kementerian Belia dan Sukan. Ini kali pertama saya guna iPad ini, jadi please bear with me kalau mengambil masa yang lebih panjang untuk cari dokumen ya. Okey. Saya terus kepada belanjawan. KBS menyambut baik peruntukan yang rata-ratanya untuk pembangunan belia dan membudayakan masyarakat sihat dan aktif. Ia juga dilihat membolehkan KBS membantu kawasan-kawasan yang memerlukan penambahbaikan dan sedia untuk melaksanakan program di peringkat akar umbi dan peringkat nasional. Sebagai contoh, antaranya peruntukan sebanyak 50 juta untuk penyelenggaraan dan naik taraf fasiliti belia dan sukan, khususnya prasarana DAIF, Gran Padanan Sukan 50 juta untuk menggalakkan penganjuran sukan berprestasi tinggi dan rakan muda sebanyak 20 juta untuk memperbanyakkan lagi program-program belia melalui 10 gaya hidup. Selain itu, apa yang mengujakan rakyat terutamanya ibu bapa dan ahli keluarga ialah pelepasan cukai khusus pembelian peralatan dan aktiviti sukan sehingga RM1,000 meliputi yuran latihan sukan, dan ini merupakan game changer paling utama dalam sektor industri sukan untuk tahun depan. Jika dilihat, tiada butiran khusus Gran Padanan Sukan dan peruntukan untuk rakan muda dalam buku bajet bawah peruntukan KBS kerana ianya akan mengguna pakai peruntukan di bawah Kementerian Kewangan bawah kod B11. Jumlah sebenar akan ditentu dan disalurkan oleh pihak Kementerian Kewangan. Komitmen Kerajaan Madani kepada KBS diterjemahkan melalui kelulusan peruntukan mengurus berjumlah RM632.7 juta, peruntukan pembangunan berjumlah RM491.8 juta, menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan tahun depan bagi KBS adalah berjumlah RM1,124,555,600, meningkat sebanyak 7.3% berbanding tahun lepas. Saya masuk untuk menjawab isu Yang Berhormat Taiping. Pelan dan rancangan kementerian secara terperinci pemerkasaan pendidikan politik di kalangan belia yang telah diutarakan oleh YB Taiping. Salah satu inisiatif baru yang telah dilaksanakan melalui program Rakan Muda ialah Rakan Demokrasi. Pelaksanaan program di bawah gaya hidup Rakan Demokrasi ini secara tidak langsung dapat memperkasakan kefahaman dan literasi politik belia seiring dengan tuntutan semasa. iLead yang merupakan agensi di bawah kementerian melaksanakan inisiatif baru ini melalui program Sekolah Rukun Negara. KBS berharap Sekolah Rukun Negara akan menjadi program berskala besar dan bersifat nasional untuk semua lapisan masyarakat, khususnya belia, dapat mengikuti program ini agar demokrasi yang diamalkan di Malaysia lebih matang dan stabil demi kesejahteraan negara. Untuk Sekolah Rukun Negara mempunyai 12 perkara yang menjadi penekanan KBS dalam silibusnya. Satu adalah falsafah kenegaraan dan demokrasi, keduanya perlembagaan persekutuan, ketiga pilihan raya, 4 parti politik, 5 institusi parlimen, 6 pentadbiran awam, 7 kerajaan tempatan, 8 institusi kehakiman, 9 media dan akses kepada maklumat, 10 masyarakat sivil, 11 seni dan budaya dan 12 kesaksamaan gender. Program ini secara rasminya telah dilancarkan pada 12 Julai di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan KBS mensasarkan seramai 100,000 belia akan menyertai Sekolah Rukun Negara bagi tahun 2023 untuk golongan belia berusia 15 hingga 30 tahun. Dan untuk makluman, sehingga 20 November, terdapat seramai 105,904 peserta yang telah mengikuti Sekolah Rukun Negara, melebihi sasaran yang telah dirancang. Dan selain itu juga, iLead juga melaksanakan pendidikan demokrasi secara dalam talian merangkumi video pendek di akaun media sosial. Sehingga 14 November, video tutorial Rukun Negara menerusi akaun TikTok iLead telah mencapai 5.9 juta tontonan.
Dan untuk makluman semua juga, sebelum kita melancarkan program Sekolah Rukun Negara, sesi libat urus bersama wakil-wakil parti politik khasnya pemimpin belia telah pun diterajui oleh Timbalan Menteri sendiri Yang Berhormat Adam Adli, telah berjumpa dengan semua pemimpin parti politik, satu wakil, satu parti, dan untuk mereka bincangkan silibus ini sebelum dilancarkan, termasuk parti pembangkang. Sekejap ya. Okey. Isu kedua, program rakan muda yang telah dibangkitkan oleh YB Taiping. Pelaksanaan program rakan muda di Kompleks Rakan Muda Larut. KBS sedang merancang bagi pelaksanaan program rakan muda bagi tahun depan melibat peruntukan 20 juta yang dibentangkan dalam pembentangan bajet 2024. Untuk makluman, rakan muda akan dilaksanakan di serata negara termasuk kawasan luar bandar yang kurang mendapat tumpuan dan komuniti setempat yang akan dikenal pasti di peringkat akar umbi termasuk memperkasakan program-program di Kompleks Rakan Muda serta fasiliti di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara. Saya telah memanggil satu taklimat yang akan diedarkan jemputannya kepada semua ahli parlimen termasuk ahli parlimen pembangkang untuk mengikuti cara untuk ahli parlimen terlibat bersama dalam pelaksanaan program Rakan Muda. Rakan Muda merupakan program pengisian masa lapang golongan belia dan kita memerlukan kerjasama semua pihak untuk terlibat bersama dalam penganjuran program Rakan Muda. Dan Rakan Muda ini akan diterajui oleh dua agensi dalam Kementerian Belia dan Sukan iaitu JBSN dan juga Impact. Kita juga melibatkan NGO-NGO yang mempunyai reputasi yang bagus untuk bersama dalam pelaksanaan program Rakan Muda. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tentang libat urus bersama pemimpin parti politik muda tadi, kita ada terima jemputan bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya dimaklumkan pada saat akhir ditangguhkan dan sehingga hari ini kami masih menunggu jemputan tersebutlah. Kalau ada jemputan kami bersedia untuk hadir. Saya nak maklum kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya akan minta Yang Berhormat Timbalan Menteri saya untuk segerakan panggilan mesyuarat jemputan itu kerana ini adalah neutral dari segi politik. Kita hanya nak memperkasakan golongan belia supaya bila mereka masuk dalam tempat mengundi nanti, mereka tahu bagaimana untuk memilih ahli parlimen dan bagaimana untuk memilih ahli Dewan Negeri. Kerana yang kita lihat ada pengundi yang sudah berusia berpuluh-puluh tahun dan mengundi banyak kali tidak tahu perbezaan antara ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri. Dan silibus ini yang kita akan tekankan supaya mereka tahu maksud undi mereka. Saya nak masuk untuk Menteri. Ya. Saya minta maaf. Saya perlu akui perkara ini tidak dibahas. Saya menyambut baik inisiatif yang diambil oleh Menteri dan Kementerian berkenaan pendidikan kepada belia. Tetapi saya juga mohon dipertimbangkan bukan saja setakat memberi pendidikan tentang perbezaan ahli parlimen dan adun. Sejarah juga perlu diberi tekanan kepada belia supaya tiada ada apa-apa tomahan atau kiai ketaitan dibuat. Sejarah penting. Belia perlu tahu tentang sejarah. Terima kasih. Saya walaupun nak ajar sejarah tapi saya tak ada bajet untuk mengajar sejarah. Jadi yang itu kita serahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi yang mempunyai bajet yang lebih besar untuk melaksanakan di peringkat sekolah. Yang keduanya adalah YB Pasir Mas tidak ada. Saya akan bagi secara bertulis. Saya nak menjawab YB Machang. YB Machang mengenai allowance atlet. Sekejap ya. Okey. Allowance atlet bagi sukan rugby yang rendah berbanding atlet bola sepak. Pihak MSN telah melaksanakan skim allowance latihan atlet kebangsaan sejak tahun 2006 dan sentiasa membuat penambahbaikan bagi memastikan kebajikan atlet sukan negara terjaga. Skim ini berdasarkan kepada pencapaian prestasi atlet di tamasya sukan antarabangsa seperti Sukan C, Asia, Commonwealth dan Olimpik. Lembaga Pengurusan MSN baru-baru ini telah meluluskan kajian semula skim allowance latihan atlet kebangsaan dengan memberikan penekanan kepada kebajikan dan kesejahteraan atlet di dalam program MSN. Pihak MSN sedang meneliti pelaksanaan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PKSO untuk semua atlet di bawah program podium mulai Januari 2024 dan ini merupakan satu langkah game changer untuk atlet kita kerana tidak pernah dilaksanakan untuk menjaga kebajikan atlet di mana atlet negara akan mendapat KWSP dan juga PKSO mulai tahun depan.
Bagi elang latihan atlet sukan rugby, mereka juga akan menikmati kadar elang latihan berdasarkan skim tersebut berdasarkan prestasi mereka di tamasya sukan antarabangsa seperti mana yang dilaksanakan bagi sukan-sukan lain. iPad ni kan, Guna kertas, YB. Guna kertas. saya nak guna kertas tapi kita nak paperless kan? Sekejap ya. Tak apa. Hulu Langan tak bahas, jangan tipu. Saya tak dapat masuk. Sekejap. Tak. Okey, sekejap ya. Puan Pengerusi kena bagi Okey. 10 minit ni. Tak apa. Okey, isu vape yang telah dibangkitkan oleh YB Machang. Membendung isu vape di stadium dan dalam kalangan belia dan kanak-kanak di Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan telah mengemukakan pandangan kepada Kementerian Kesihatan agar perhatian diberikan ke atas pelaksanaan penguatkuasaan secara menyeluruh dan bukan berbentuk selektif. Ini kerana KBS berpandangan adalah tidak wajar sekiranya pelaksanaan penguatkuasaan diperkasakan ke atas remaja sahaja dan kanak-kanak tanpa mengira kondisi dalam keluarga di mana mereka terdedah dengan ibu bapa atau ahli keluarga yang merokok ataupun vape. KBS berpendapat produk merokok baru seperti rokok elektronik ataupun vape perlu dikawal selia serta-merta melalui perundangan yang akan dibangunkan. Perkara ini, bagi saya habis dulu. Perkara ini bukan sahaja penting untuk kesihatan dan tahap kecergasan atlet tetapi juga komuniti secara umum. Okay. KBS melalui mesyuarat pasca Kabinet bertarikh 3 November baru-baru ini telah memutuskan untuk semua premis dan fasiliti di bawah jagaan Kementerian Belia dan Sukan menjadi sebagai kawasan larangan merokok dan menghisap vape. Keputusan dibuat antara lain mengambil kira peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 dan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau pindaan 2008 yang menetapkan fasiliti sukan seperti stadium dan kompleks sukan seperti sebagai kawasan larangan merokok. Penggunaan vape di dalam stadium adalah dilarang sama sekali. Vape adalah antara senarai barang-barang yang dilarang dibawa masuk di dalam stadium seperti rokok, pemantik api ataupun mancis, power bank, payung dan pelbagai lagi kerana diklasifikasikan sebagai senjata yang boleh membahayakan penonton. Pasukan petugas kawalan keselamatan dari pihak penganjur acara akan membuat pemeriksaan fizikal kepada para penonton sebelum masuk ke dalam venue acara. Pihak penguatkuasaan KKM juga akan membuat pemantauan dan mengambil tindakan untuk menyaman mana-mana individu yang didapati merokok ataupun menghisap vape di dalam venue acara. Bagi memastikan semua pihak terutamanya penonton acara sentiasa maklum dan mengikuti tata cara untuk memasuki stadium sewaktu acara, pihak penganjur sentiasa membuat hebahan kepada para penonton mengenai barang-barang yang dilarang untuk dibawa masuk seperti memuat naik pemakluman di laman media sosial, meletakkan banting di pintu-pintu masuk stadium dan membuat paparan di scoreboard. Silakan. Terima kasih Yang Menteri. Saya ingin mengesyorkanlah Yang Menteri untuk menimbang apa yang telah saya cadangkan tadi, whole of society and government approach untuk kita benar-benar membendung gejala vape ini yang sudah pun melarat di peringkat 6 tahun. Jadi macam mana dulu rakan muda mengambil satu tema dan kempen yang berterusan. Ya. Belia benci dadah, saya kira mungkin KBS juga perlu masukkan elemen belia benci nikotin atau vape. Ya. dalam Saya program-program. setuju, saya setuju dan dalam pelaksanaan Rakan Muda tahun depan kita dapat bajet yang lebih besar, kita akan pastikan program kesedaran itu berjalan. Setiap kali mereka keluar, kita akan mengingatkan mereka. Memang KBS tidak menyokong habit untuk merokok ataupun menggunakan vape. Okay. Untuk isu promosi ILKBS, untuk makluman Yang Berhormat Machang, jumlah pelajar India bagi tahun 2023 yang sedang menjalani pengajian di ILKBS pada ketika ini adalah seramai 426 orang, iaitu hanya 5%, dan seramai 972 orang, 10% pelajar pribumi Sabah dan Sarawak secara sepenuh masa. Peruntukan bagi mengadakan aktiviti promosi tidak hanya menggunakan peruntukan di bawah aktiviti 030800 sahaja, ianya turut menggunakan peruntukan aktiviti 020200 terutamanya di ILKBS. Bagi tahun depan, anggaran bagi aktiviti promosi di bawah kedua-dua aktiviti ini adalah sebanyak 200,000 khusus bagi aktiviti promosi sahaja.
Program promosi melalui media sosial digunakan secara meluas yang tidak melibatkan banyak kos peruntukan. Program-program seperti Skill for Life dan Bootcamp juga merupakan sebahagian daripada aktiviti promosi bagi latihan kemahiran di ILKBS. Iklan penawaran juga dibuat melalui 4 saluran radio utama yang menggunakan 4 medium bahasa utama, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. ILKBS juga menjalin kerjasama dengan pihak pejabat pendidikan daerah dan negeri serta sekolah-sekolah di kawasan luar bandar untuk mempromosikan peluang menyambung pengajian di ILKBS. Iklan penawaran dikeluarkan 2 kali setahun dalam bahasa utama iaitu bahasa Malaysia bagi memastikan semua golongan mendapat pemakluman mengenai penawaran tersebut. Selain itu, ILKBS juga giat setiap tahun mengadakan promosi ke sekolah menengah bagi berdekatan dalam daerah ILKBS. Saya telah turun untuk melihat pelajar-pelajar sendiri dan saya lihat dalam perbincangan pengstrukturan semula TVET yang melibatkan 12 kementerian yang dipromosikan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri, maklum balas yang kita terima sekarang adalah banyak kursus TVET terlalu panjang, mengambil masa yang lama. Itu sebab dalam banyak kursus gig ekonomi dan ada banyak lagi option pekerjaan, belia tidak mahu mengikuti kursus yang lama. Itu sebab pembaharuan mesti dilakukan untuk menjadikan TVET kita menarik bagi golongan belia. Okey. Saya beralih ke Yang Berhormat Tampin. Yang Mak Menteri, tadi saya nak dengar sedikit komen daripada Yang Mak Menteri lah tentang sexual harassment. Ya, sebab kita tahu melibatkan atlet dan juga anak muda, pelajar dan golongan lelaki. Jadi apa advocacy role yang KBS boleh buat untuk mengurangkan kes seperti Wahab inilah. Sebab saya tak tengok ni isu politik atau isu sexual harassment. Melibatkan majikan dan employee. Jadi apakah advokasi yang boleh KBS didik anak-anak muda? Okey, untuk sexual harassment bagi Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan kita adalah dalam pelaksanaan Safe Sport Code. Dalam Safe Sport Code kita ada elemen untuk pastikan bila mereka datang untuk bersenam tiada gangguan seksual. Dan kita juga telah menggaji expert officer, safeguarding officer di Majlis Sukan Negara yang terlibat sama dalam penggubalan akta gangguan seksual, dan kita tahu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menubuhkan tribunal berdasarkan akta tersebut, dan kita hanya menjalankan banyak promosi kesedaran. Semasa kita menganjurkan aktiviti KBS, kita akan letak poster sekarang di merata tempat. Ini adalah kawasan Safe Sport Code untuk pastikan mereka diajar bagaimana untuk melaporkan. Yang paling penting adalah sistem untuk melaporkan aduan tersebut. Okey? Tampin. Tampin tak ada dalam Dewan. Tampin tak ada. Saya beralih ke Sungai Petani. Sungai Petani ada. Sungai Petani hadir. Hadir. Sungai Petani membangkitkan isu Parlimen Belia. Kementerian Belia dan Sukan melalui JBSN telah melaksanakan Parlimen Belia Malaysia sejak tahun 2015 yang merupakan satu platform bagi golongan belia untuk menyumbang idea dan pandangan dalam usaha membentuk masa depan negara yang aman. Bagi tahun 2023, seramai 99 orang telah dilantik menjadi PBM. Persidangan PBM mula diperkenalkan pada tahun 2015. Sebanyak 12 siri persidangan telah dianjurkan melibatkan penyertaan seramai 526 orang peserta. Kali ini persidangan PBM berlangsung selama 2 hari, namun begitu KBS terbuka menambah baik bilangan hari persidangan PBM pada masa hadapan. Namun seperti yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat, kita sedang melibatkan perbincangan bersama Speaker Dewan Rakyat kerana KBS berpandangan bahawa program Parlimen Belia lebih sesuai kalau diletak di bawah pentadbiran Dewan Rakyat di sini. Dewan Rakyat mempunyai bajet yang lebih besar dan mempunyai sistem dan ekspertis untuk menjalankan program kesedaran Parlimen Belia, dan perbincangan masih sedang berjalan. Saya percaya semua cadangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat akan diambil kira oleh penganjur program Parlimen Belia nanti.
Pemekasaan politik belia, saya percaya tadi saya telah menjawab dalam untuk rukun negara. Maaf. Saya beralih ke Yang Berhormat Yang Berhormat Alostar. Menteri, sedikit Sungai Petani. Ya. Tadi saya juga ada membangkitkan mengenai kompleks sukan Kuala Muda yang telah pun dicadangkan oleh Kementerian Belia Sukan sendiri. Mungkin ada update terkini daripada kementerian. Terima kasih. Untuk semua cadangan untuk infrastruktur, kompleks, stadium dan fasiliti sukan, kita kena bagi secara bertulis kerana terlalu banyak. Setiap kali sidang Dewan akan ada lebih kurang 10-20 cadangan untuk bina stadium, untuk bina kompleks sukan dan makan duit yang agak besar. Jadi setiap cadangan tersebut sedang dikumpul dan sedang dinilai oleh sektor pembangunan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Okey. Ya, Putrajaya. Sebelum pergi Alostar, Putrajaya dulu. Lepas Sungai Petani. Thank you. Putrajaya, okey, sekejap. Okey. Putrajaya bangkitkan mengenai pewujudan Jabatan Belia dan Sukan Putrajaya. Cadangan menaik taraf Pejabat Belia dan Sukan Putrajaya kepada Jabatan Belia dan Sukan Putrajaya adalah tertakluk kepada kajian menyeluruh fungsi dan peranan jabatan dengan mengambil kira kompleksiti, peningkatan tugas serta dasar pembangunan organisasi sedia ada. Pejabat Belia dan Sukan Putrajaya adalah di bawah seliaan sekarang, bawah Kuala Lumpur. Kajian penaiktarafan perlu dilaksanakan secara bersekali dengan penstrukturan semula Jabatan Belia dan Sukan Negara tertakluk kepada kajian yang mengambil kira populasi penduduk, populasi belia dan penyediaan kemudahan fasiliti sukan dan belia. Tetapi saya tahu di kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya memang ada banyak aktiviti sukan dan belia dan kemungkinan besar tenaga sedia ada mungkin tak boleh cope. Tetapi saya telah meneliti banyak aduan yang telah diterima dan saya akan fokus untuk Kuala Lumpur dan termasuk Putrajaya bagi tahun depan untuk pastikan kita mempunyai tenaga yang mencukupi untuk membantu facilitate program-program belia dan sukan, ya. Boleh? Mohonnya Mak Menteri percepatkan kajian ini kerana jumlah kita tahu penduduk populasi Putrajaya semakin meningkat. Tetapi dia masih lagi bawah Kuala Lumpur. Apa-apa nak kena rujuk Kuala Lumpur. Jadi pertukaran yang sampai kat Putrajaya ni jauh lebih kecil daripada keperluan. Terima kasih. Saya akan segerakan kerana saya juga merupakan ahli Parlimen Kuala Lumpur. Saya tahu isu-isu semasa di JBSN Kuala Lumpur, ya. Okey. Untuk program Akar Umbi Malaysia Little League. Pelaksanaan Malaysia Little League 2022 merupakan satu inisiatif yang amat baik dalam pembangunan sukan bola sepak negara ke arah melahirkan masyarakat berbudaya sukan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sporting nation. Pelaksanaan program ini dengan kerjasama KBS dan Kementerian Pendidikan. Bagi tahun 2023 dan 2024, Malaysia Little League tidak diteruskan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Walau bagaimanapun, Kementerian Belia dan Sukan akan meneruskan program pembangunan bola sepak negara atau National Football Development Program NFDP yang bertujuan untuk melatih pemain dari seluruh negara melalui pusat kecemerlangan seperti Akademi Tunas, Pusat Latihan Daerah, Sekolah Sukan Negeri, Sekolah Sukan Malaysia, Akademi Mokhtar Dahari. Program-program pembangunan sukan bola sepak peringkat sekolah akan diteruskan di bawah Kementerian Pendidikan. Untuk NFDP juga, saya akan memanggil round table dialog bersama semua kelab yang terlibat dan mendengar pandangan mereka untuk pastikan apa yang kita belanja untuk NFDP betul-betul akan mendatangkan hasil dan pastikan mereka relevan bagi kelab-kelab yang akan menyerap masuk pemain-pemain belia ini. Kalau saya tambah yang Mak Menteri berkaitan My Little League ini, antara asas dilaksanakan My Little League itu kerana ruang di Kementerian Pendidikan melalui kejohanan MSSD dan sebagainya adalah amat terhad. Jadi sebab itu kita laksanakan My Little League ini supaya murid ini ada ruang lain untuk mereka tonjolkan bakat mereka. Jadi kalau ada, boleh terus laksanakan peruntukan yang ada, boleh dilaksanakan pada tahun ini supaya ada kesinambungan sedikit program My Little League ini. I think kesan dia amat baik kerana apa yang berlaku di Kementerian Pendidikan dia terhad. Habis saja MSSD habis kat situ. Jadi mohon Menteri pertimbangkan. Terima kasih. Okey, saya akan bincang dengan KPM dulu untuk pastikan kita selaraskan. Tapi untuk saya nak fokus untuk review program NFDP. Okey. Untuk program MyTID KPM KBS, program ini merupakan satu jaringan kerjasama antara. Ini masa saya.
Saya tak sempat untuk ni. Untuk talent saya bagi secara bertulis ya. Saya nak akhirkan ucapan penggulungan saya. Saya tak sempat, yang lain semua saya akan bagi secara bertulis. Tetapi semua program dan yang kita akan laksanakan tahun depan, kita nak berdasarkan data yang melibatkan golongan belia dan juga pentadbir sukan, badan-badan sukan. Jadi saya telah mendengar keluhan ataupun perbahasan yang telah dibawa oleh sesetengah ahli parlimen mengenai isu sekarang yang melibatkan Majlis Olimpik Malaysia dan Pesuruhjaya Sukan. Okey, pagi tadi Pesuruhjaya Sukan telah mengeluarkan kenyataan bahawa rasa kesal terhadap kenyataan-kenyataan susulan yang telah berlaku, yang telah dikeluarkan, dan saya telah meminta KSU untuk mempengerusikan satu perbincangan dalam masa segera untuk memastikan kita selesaikan ini secara aman, kerana tidak dapat dinafikan peranan dua-dua badan ini sangat penting. Majlis Olimpik Malaysia cukup penting untuk pembangunan sukan di Malaysia, dan Pesuruhjaya Sukan juga memainkan peranan pentadbir untuk Akta Pembangunan Sukan, dan saya perlu wujudkan satu sistem harmoni dalam ekosistem sukan ini. Dan saya percaya selama setahun ini saya telah melaksanakan yang terbaik untuk mewujudkan ekosistem yang harmoni dalam melibatkan semua pihak berkepentingan dalam membuat keputusan bersama, dan saya tidak mahu salah faham kali ini menjejaskan keharmonian yang telah wujud. Jadi saya bagi jaminan kita akan selesaikan dalam masa paling dekat. Terima kasih kepada semua yang menyokong bajet KBS. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Masalah ialah bahawa